Abang Sepuh, boleh kita sembang-sembang sikit? Boleh. Bang, Ya. setiap orang daripada kita masing-masing cari rezeki. Ya. Orang ni berniaga, orang ni kerja, ada orang bagi servis, ada orang penghibur, ada orang makan gaji, pelbagai lah. Jadi kita dengar dari Ustaz Aslin tadi. Ya. Abang Saiful rasa macam mana bila kita cakap bab rezeki berkat ni, apa yang perlu kita sama ada orang muda, orang dewasa dalam kita nak cari rezeki ni? Yelah Ustaz Aslin tadi dia cerita hadis, ayat Quran, dalil. Mungkin Abang Saiful boleh kongsi realiti kita dalam cari rezeki ni. Kita sembang-sembang. Boleh insya-Allah. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah dengan limpah kurnianya, dengan berkat dan rahmatnya, kita berkumpul kita hari ini untuk kita imarahkan majlis yang memang sentiasa saya nanti-nantikan. Okey. Macam artis tu. Okey. Dan saya bukan kali pertama dengan Ustaz Syed dan Ustaz Asli. Alhamdulillah. Selalu dah sangat dah. Jadi saya ni rasanya bila bertugas macam ni rasanya macam kerja sambil belajar lah. Sambil cedok ilmu lah. Ya, betul. Ilmu-ilmu yang sahih kan, yang lebih senang untuk saya serap dan sampaikan nanti pada generasi-generasi. Dan bila kita cerita pasal rezeki ni, saya teringat masa saya kecil-kecil dululah. Kalau masa kita sekolah dulu, cikgu mesti tanya, dah besar nak jadi apa? Kan? Biasa kita dengar. Ada yang cakap nak jadi polis, nak jadi askar, jadi doktor, pengguam. Cuba adik-adik ni jawab. Abang Saiful tanya tadi. Dah besar nanti nak jadi apa? Bomber, polis. Lagi? Cicak, men. Jangan lah. Nak buat apa jadi cicak? Tengok cicak ni pun dah jadi biawak dah. Dah tak apa cicak dah. Janggut pun dah berbedak dah. Bedak. Jadi saya pasti semasa kita sekolah lagi, masa kita kecil, mungkin kita tak faham lagi konsep rezeki itu sebenarnya sebab kita kecil lagi. Tapi kita tahu kita bercita-cita untuk menjadi seseorang yang berguna. Seseorang yang boleh memberi kebanggaan kepada ibu bapa. Itu paling penting sangat. Mak bapak suka, restu, insya-Allah. Mak saya memang nak kalau boleh saya jadi doktor. Mak saya nak saya jadi peguam dan sebagainya. Maknanya keberkatan itu sendiri bermula daripada restu ibu bapa. Dia bermula di situ dulu. Masa kita kecil kita mengenal tentang restu, berkat dan sebagainya lah, secara tidak langsung lah. Jadi macam saya ni, kalau macam saya kecil-kecil bila dia orang tanya dah besar nak jadi apa, semua orang jawab macam-macam. Bila sampai kat saya, awak Saiful dah besar nak jadi apa? Saya jadi bingung je. Sebab saya tak boleh nak memikirkan sesuatu. Saya tak. Dia masih sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah lah. Saya tidak ada sesuatu yang khusus. Tapi minat saya itu mungkin pada penerbangan. Memang daripada kecil saya suka tengok penerbangan tu. Saya teruja sangat. Besi tu terbang tu. Kan macam mana satu besi yang besar boleh terbang. Kan? Jadi sampai sekarang lagi saya masih teruja lah dengan aviasi ni. Tapi tu dia jadi satu minat lah sebenarnya. Mungkin tak kesampaian. Kan? Terbang juga sekarang. Terbang. Terbang Terengganu. Tengok kipas je kan. Kipas kat luar. Ya. Firefly. Jadi daripada kecil sebenarnya kita dah diserapkan dengan cita-cita ni. Sekaligus kita belajar, kita jaga mata pelajaran yang kita belajar kat sekolah kan. Contohnya bahasa Inggeris lah contohnya kan. Okey, adik-adik tahu tak kalau kita belajar bahasa Inggeris, kalau kita cakap ke atas, dia akan cakap nak cakap apa? Kalau ke atas nak cakap apa? To up. Kan, to up. Cuba sebut. Apa? To up. Okey, kalau ke kiri, to the left. To the left. Okey, kalau ke kanan pula, to the, yes, pandai, to the right. Kalau ke bawah, to road. Kalau ke bawah, to
turun. Going down. Turun. Jadi pelajaran ni penting sangat. Kadang-kadang mungkin adik sedar tak sedar, saya pergi sekolah sebab mak ayah suruh. Sebab benda tu memang kena pergi sekolah. Budak-budak lain sekolah, saya kena pergi sekolah. Mungkin tidak diberi kefahaman lagi. Secara basicnya kita pun masih ingat lagi, masa kita kecil-kecil dulu, kita belajar supaya kita berjaya. Kita berjaya, kita dapat report card kita cantik, buku laporan cantik, ibu bapa pun senang hati nak tanda tangan dan sebagainya. Saya tak tahulah sekarang mungkin ada lagi tak kad laporan dan sebagainya. Buku laporan. Ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada lagi Ada. Okey. Jangan jadi macam saya, padam. Tu bakat tu memang dah ada dah bakat tu sebenarnya. Jadi bila kita dah dewasa, kita dah sama ada pelajaran kita tu cemerlang, sederhana, atau mungkin kita gagal dan kita cuba lagi. Tapi bila masuk peringkat ke remaja tu, bila kita dah nak dewasa, di situ sebenarnya satu keringanan pada tanggungjawab ibu bapa. Bila mereka ni dah habis belajar dan terus nak bekerjaya, sama ada bidang perniagaan, pekerjaan dan sebagainya lah. Jadi dekat situ kadang-kadang pun mereka kadang terfikir-fikir tentang apakah kerjaya yang berjaya, yang betul-betul berjaya. Dan selalunya bila kita cerita pasal berjaya ni, kadang-kadang doktor tak cukup, kena jadi orang macam ni. Tapi kita nampak sebenarnya dia menjurus nak pergi kepada sesuatu yang mungkin berjaya dan kaya. Kaya tu maknanya senang nak bantu adik-beradik, bantu mak bapak dan sebagainya, untuk disalurkan kepada bersedekah dan sebagainya. Tetapi pada saya, kaya itu sendiri sebenarnya definisi dia sangat besar. Berjaya dan kaya itu sebenarnya sangat besar. Luas, sangat meluas. Dan saya pernah diberitahu oleh seorang guru saya, istilah, dia tanya saya, apa itu kaya? Saya cakap, cikgu, kalau saya tanya karangan jadi tak, saya nak ringkas saja. Jadi bila saya tak boleh nak jawab, saya terus cakap, cikgu, apa jawapan dia sebenarnya? Kaya ni, dia cakap, kaya ni, manusia yang kaya ni sebenarnya adalah manusia yang bebas dari hutang. Bebas dari hutang. Hutang tu sama ada dengan manusia, dan yang paling penting dengan Allah Ta'ala. Kita sebenarnya, sebab kita hidup kita ni macam loan, macam kita pinjam bank kan, kita macam ni. Tapi bagaimana kita melunaskan hutang kita, iaitu dengan ketaatan kita lah, meninggalkan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang disuruh. Jadi itu sebenarnya bila kita cerita pasal definisi kaya. Dan kalau kita cerita pasal berjaya pula, sekarang ni agak bahaya sikit bila cerita pasal berjaya. Nak berjaya, berjaya macam mana? Berjaya ni luas. Tiba-tiba kita baca surat khabar, 3 orang perompak berjaya melarikan 3 juta ringgit. Berjaya juga. Jadi berjaya ni yang paling dituntut, ataupun yang mutlaknya dituntut dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam, ialah berjaya memberi manfaat. Memanfaatkan diri, memanfaatkan keluarga, memanfaatkan masyarakat dengan cara yang halal. Sebab kadang-kadang ada juga mereka yang dalam keadaan terdesak. Bila terdesak ni, mereka membuat sesuatu yang di luar daripada hukum syarak, yang tak boleh. Tapi kata dia, niat saya nak bantu keluarga. Jadi niat tu sendiri tidak menghalalkan kaedah. Memang niat tu baik, tapi pelaksanaan tu harus juga baik. Kat situ dia akan memberi kesan berkat dengan tak berkat tu. Yang kadang-kadang menipu, mencuri. Itu sebab mak saya selalu pesan, jangan menipu. Mula-mula menipu, lepas tu dia akan mencuri. Jadi itulah sebenarnya padah dia, bahaya bila menipu ni. Menipu ni mungkin nampak kecil, tapi dia akan menjurus ke mencuri pula. Jadi ini adalah sebenarnya desakan mereka yang nak jalan cepat, jalan pintas. Jalan pintas untuk cepat senang. Dan pada saya sendiri itu,
uh, sebenarnya bila kita berdoa kepada Allah ni, Allah akan jawab dalam 3 bentuk. 3 bentuk. Dan dalam 3 bentuk ni tak ada satu pun yang katanya tidak ataupun tak. 3 jawapan ya. Yang pertama, bila kita doakan sesuatu yang baik, dia akan perkenankan ya, kun fayakun. Saya pasti semua tuan-tuan dan perempuan, adik-adik semua mesti pernah berdoa dan terus diperkenankan. Mesti pernah merasai benda tu. Pernah? Pernah kan? Dan yang kedua pula, kita doa-doa tapi macam tak ada. Kan? Sebenarnya Allah jawab, ya tapi bukan sekarang. Dekat situ kita kena terapkan kesabaran, istiqamah dan husnuzon. Husnuzon, sangka baik. Bukan korazon yang kita makan tu. Husnuzon. Bersangka baik pada Allah. Sebab tetap juga Allah akan tunaikan. Cuma bukan sekarang. Bukan sekarang. Ya, tapi bukan sekarang. Ada pula yang dah berpuluh-puluh tahun menunggu. Dah sampai dah hujung nyawa dah. Tidak juga diperkenankan doanya. Adakah Allah cakap tidak? Sebenarnya Allah cakap ya, tapi bukan di sini. Allahu Akbar. Sebab tu bila kita pegang jawapan doa ni yang kita berbaik sangka pada Allah 3 ni, insya-Allah kita tak akan lari landasan. Kita akan akur. Yang paling penting kita kena bersabar. Sebab dalam proses bersabar ni ada orang cakap, bang, kadang-kadang saya hilang sabar. Saya boleh jadi marah, saya boleh jadi kecewa. Dia kata aku sabar pun sabar, tapi ada batasannya. Ada batasan pula kan? Ini bukan padi. Padi memang kena ada batas. Sebab kalau kita tengok rasul-rasul, mereka-mereka yang berjuang satu ketika dulu, dia punya tahap kesabaran tu, kuman dia pun kita tak dapat. Allah. Tapi saya cakap dengan mereka, sebenarnya orang yang bersabar ni sebenarnya boleh marah. Boleh marah, boleh kecewa. Macam mana? Macam mana bang? Cuba bang jelaskan. Macam mana orang sabar boleh marah dan kecewa? Marahnya orang sabar berdiam diri. Masya Allah. Marahnya orang sabar berdiam diri. Kecewanya orang sabar berlalu pergi. Itu kaedah dia sebenarnya. Maknanya boleh. Marahnya orang sabar berdiam diri. Maksudnya kalau dia marah, cara dia sabar tu dia diam diri. Kalau dia kecewanya orang sabar berlalu pergi. Move on. Betul tu. Kau tak boleh move on, panggil lala move tu. Suruh dia move kan. Jadi sebenarnya dalam pada kita berusaha, sebenarnya kita kena tahu juga, banyak orang cakap cari duit. Jadi apa beza dia? Cari duit dan cari rezeki. Bunyi macam lebih kurang. Tapi selalu dia orang cakap cari duit, cari makan. Tapi sebenarnya ada perbezaan yang ketara dekat situ, cari duit dan cari rezeki. Sebab duit kadang-kadang belum tentu rezeki. Kena pau lain, kena samun lain, duit tu hilang lain. Itu duit. Kadang-kadang belum tentu rezeki. Dan rezeki itu pula kadang-kadang belum tentu duit. Diberi kesihatan yang baik, dilindungi, dijauhi musibah, didatangkan dengan orang yang hebat-hebat, orang yang baik-baik, diberi sahabat dan sebagainya. Ini juga rezeki. Kadang-kadang mereka terlepas pandang. So fokus kita adalah untuk mencari rezeki. Kerana di situlah kita akan menjana pendapatan dalam apa jua bentuk untuk dipermudahkan. Sebab Allah dah janji, Allah tak janji hidup kita mudah, tapi Allah akan permudahkan selagi kita bertakwa, kita beriman kepada dia. Iman pula nak kena jaga. Kadang-kadang macam mana cakap, iman macam mana nak jaga supaya dia macam highway lurus je. Iman itu tak akan lurus lagi hati tak lurus, dan hati pula tidak akan lurus lagi lidah tidak lurus. Allahu Akbar. Maka pelihara kata-kata, pelihara rasa, insya-Allah iman terpelihara, mudahkan kita dalam proses kita mencari rezeki. Dan ada juga kadang orang bila cakap mencari rezeki, sebenarnya istilah yang sebenar atau tepat dia sebenarnya bukan mencari rezeki, kerana rezeki telah tertulis. Di samping kita berusaha, macam Ustaz Aslin pernah cakap dengan saya, kita kena berusaha dan baru kita berdoa, kita serahkan pada dia.
Sebab rezeki itu tetap rezeki kita walaupun terletak antara dua gunung, dan rezeki itu bukan rezeki kita walaupun terletak antara dua bibir sendiri jika Allah dah tentukan. Jadi istilah yang sebenarnya bukan mencari rezeki tetapi menjemput rezeki. Itu bahasa ibunda kita lah. Mungkin dia dekat-dekat. Sama juga macam kita, marilah kita sedekah kat Al-Fatihah contohnya kan. Tapi pada saya selalu gunakan marilah kita hadiah kat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Lebih Maksud dia sama. Lebih manis. Dia lebih manis, lebih manja-manja kan. Jadi begitu juga dalam konteks kita bekerja. Tadi kita cerita pasal perbezaan antara rezeki dan duit. Sekarang kita cerita pasal kerja dan ibadah. Banyak yang pisah kan. Kerja adalah kerja, ibadah adalah ibadah. Diasingkan. Sebenarnya tak. Sebenarnya itulah persamaannya. Kerja itu adalah ibadah dan ibadah itu sendiri adalah kerja. Jadi kalau kita dapat kenal pasti untuk dalam kita meraih keberkatannya kan? Sebab dalam kita meraih keberkatan ni pastinya kita akan diduga, kita akan diuji. Sama ada kita diberi sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Saya selalu tertanya-tanya pada diri saya tak tahulah. Mungkin bila sejak janggut dan berbedak, Alhamdulillah, saya tertanya sendiri, persoalan tu bermain-main dalam diri saya. Bila saya dapat sesuatu yang baik, saya tanya pada diri saya tak bukan terima bulat-bulat macam tu je. Fikir. Kalau dulu dapat sesuatu yang baik terus seronok kan. Tapi sekarang ni bila saya dapat sesuatu yang baik, saya akan tanya pada diri saya, ya Allah ya Tuhanku, adakah ini nikmat ataupun istidraj? Ya Allah. Nauzubillah min zalik. Takut. Perasaan takut tu sentiasa. Berwaspada. Alhamdulillah. Sebab nikmat ni adalah sesuatu yang Allah izinkan, Allah benarkan, tapi tanpa redha dia, tanpa keberkatan dia. Istidraj. Dia bagi. Senang lena, kaya raya, sihat, bini molek, tapi ada sesuatu yang tidak berkat di situ. Dan bila ditimpa musibah pula, mudarat, saya bertanya, ya Allah ya Tuhanku, adakah ini ujian ataupun kifarah? Allahu Akbar. Jadi saya selalu sentakkan diri saya untuk rasakan benda ni supaya jangan terlalu selesa. Alhamdulillah. Jangan terlalu selesa dalam kita menjalankan ibadah kita sebagai seorang Islam ni, dan dalam kita mencari rezeki. Dan kita, yalah, bila kita berkongsi rezeki ni khususnya lah, dalam kita bersedekah ni sebenarnya memang belum pernah ada orang yang jatuh miskin dengan hanya kerana bersedekah dan memberi. Dan Datuk Ramli Sarip, Papa Rock lah, tak tahu kalau siapa kenal, dia pernah berpesan saya 4 perkataan je yang membuat saya ingat sampai sekarang. Masya Allah. Selepas saya dah habis bekerjasama masa tu dengan dia, habis je tugas, dia bagi saya 4 perkataan yang sampai sekarang saya pegang. Saiful, ingat ni saya pesan, jangan boros, jangan kedekut. 4 perkataan yang telah mengubah persepsi saya tentang, baru saya tahu rezeki yang saya dapat ni mungkin saya kurang bijak. Itu tanggungjawab kita pula. Selain kita mengharap keberkatan Allah, kebijaksanaan kita untuk mengenal pasti bila kita ada rezeki, kita nak salurkan ke mana. Ada 2, keperluan, keinginan. Yang ini saya tengok ramai yang gagal, termasuk saya juga, yang kadang-kadang selalu gagal nak mengenal pasti mana yang perlu dan mana yang ingin, mananya penting dan tak penting. Tapi kadang-kadang ialah fitrah kita sebagai manusia, kadang-kadang kita terkona ke sana benda keinginannya kan. Jadi itulah saya nak sebenarnya kita sama-sama renungkan. Selain kita menjemput rezeki untuk mendapat barakah daripada Allah ni, haruslah kita salurkan pula dengan bijak. Bukan maksudnya bijak sana tu kat sana je bijak. Bijak sini ni penting. Sini pun kena bijak. Bukan sana je bijak, bijak sini untuk mengenal pasti dalam kita nak mendapatkan keberkatan Allah. Sebab apa? Jangan kita risau sangat
tentang rezeki ni. Macam saya cakap tadi, kalau kita pegang pada 3 doa, 3 jenis doa, 3 jenis jawapan tu Jawapan kan. doa tu. Kita tengok setinggi-tinggi burung yang terbang di atas awan tu, dengan sedalam-dalam ikan yang berenang di bawah laut tu, akhirnya bertemu di permukaan atas asbab rezeki. Dalam pinggang. Jadi Allah itu maha adil, Allah itu maha kaya. Jadi kita, sebab tu dalam saya punya kerjaya ni pula, saya daripada mula memang ia satu-satu bukan cita-cita saya, bukan minat saya. Sebab saya ni dia bukan lawak sebenarnya, dia lawya buruk. Pernah tak Mas Saiful tolak job sebab bimbang tak berkat? Pernah tak tolak? Ada. Bohong kalau saya cakap tak ada. Mungkin atas beberapa sebab lah. Yang pertama, mungkin tempat tu di tempat keramaian yang tak sesuai. Iaitu mungkin di situ tempat hiburan yang ada menjual arak dan sebagainya. Tolak. Memang tolak. Tak menyesal ke? Tak menyesal ke tolak job? Macam saya cakap tadi lah, bukan job yang saya pandang, rezeki. Alhamdulillah. Sebab ada juga job yang kena kencing. Ya. Saya berniaga di Pulau Pinang. Dah 18 tahun dah gerai saya itu. Kecil gerai itu. Gerai char kway teow gitu-gitu. Kecil gerai itu. Kena pergi cari tu kalau pergi Penang. Modal tak usah. Dan sepanjang perniagaan saya tu, untung tak banyak, rugi pun tak pernah. Alhamdulillah. Dan yang paling best, tak pernah kena tipu lah, ataupun dalam bahasa kasarnya tak pernah kena kencing lah. Sebab apa? Toilet kat belakang. Jadi kalau nak buat perniagaan, pastikan ada toilet. Tak kena kencing. Nak kencing ada tempat dah. Ya, betul. Jadi tapi dalam pada saya sekarang ni, ialah bila kita dah semakin lama, kita belajar daripada khilaf kita kan. Kadang-kadang saya terfikir juga Ustaz. Macam dulu saya bila berlakon dalam sitcom senario, contohnya lah, bila saya tengok balik kadang terdetik juga dalam hati saya kan. Bila saya melakonkan watak-watak ibu contohnya, saya kan berperwatakan perempuan. Macam saya cakap tadi, niat kita tu sebenarnya adalah untuk memberi hiburan dan mendidik. Tapi kadang-kadang macam saya cakap tadi lah, niat tak menghalal kaedah. Jadi saya pun tak tahulah sekarang, mungkin masa tu kita tak tahu lagi. Makan yes. Itulah, tapi benda tu diulang. Dia sesuatu yang tak boleh nak di-delete lagi. Betul lah. Zaman sekarang, zaman teknologi ni, hati-hati sebab apa? Bukan kita risaukan, sebenarnya kita perlu risaukan sebenarnya rakaman yang di atas. Allah. Sekarang ni orang lebih risaukan rakaman yang kamera ni. Betul. Yang zahir ni. Tapi sebenarnya kita kena risaukan yang rakaman footage kita di atas sana tu. Allah. Dan pada saya kehidupan kita ni sebenarnya sebab sampai kita habis, dia ibarat sebuah buku cerita. Jadi terpulang pada kita nak cerita tu, cerita yang macam mana. Sebab kita tahu dunia ni tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal. Tapi bila kita dah meninggal nanti, apa yang kita akan bawa dan apa yang akan kita tinggalkan, selain daripada ialah macam Allah yarham Tan Sri P. Ramlee pernah bercakap, aku akan hidup 1000 tahun. Saya yakin, sebab mungkin di hujung-hujung dia, bila kita cerita pasal dari segi harta, beliau tak meninggalkan apa-apa langsung. Tak ada apa langsung. Pada saya, sebenarnya sebaik-baik harta yang beliau tinggalkan ialah manusia-manusia yang sentiasa cerita baik tentang beliau. Tak pernah lagi saya dengar orang cerita yang buruk tentang beliau. Jadi inilah sebenarnya yang kita nak terapkan. Selain kita nak mendapat keredaan Allah, berkat daripada Allah, itu juga kesan dia sebab kita hidup bermasyarakat. Supaya ianya kadang-kadang bila orang cerita yang tak elok pun, bukan saja benda tu tak elok pada kita, tapi dia menambah dosa pada orang lain pula. Jadi janganlah kita bagi ruang untuk dijadikan satu asbab sedemikian rupa. Jadi itulah saya sendiri pun
bila saya cuba menolak untuk masuk dalam industri, tapi Allah tetap juga dekat situ dekat situ juga, sehinggalah saya terfikir, adakah ini sesuatu yang betul, ataupun ada sesuatu yang boleh saya manfaatkan. Dan Alhamdulillah setelah hampir 30 tahun, saya rasa dia telah kalau dari segi sudut dasar yang saya nampak yang ringkasnya lah, satu ketika saya berjaya. Maksudnya zaman teknologi masih handphone tak ada lagi ni, semua tengok TV ada 1, 2, 3 je kan. Jadi macam mana diorang bergaduh ke, diorang stres ke, diorang tengah ada masalah apa sekalipun, tetap juga bila cukup masa diorang akan berkumpul untuk tengok cerita senario. Sampai saya sendiri pun pernah, Ustaz Azhar Idrus, saya dah habis berforum dengan dia, pergi kat makan, sembang, tiba-tiba Ustaz cakap dengan saya, mu nanti dekat sana mu jawab lah nanti. Kenapa pula Ustaz? Mu jawab nanti. Aku tak tahu, dia cakap. Kenapa Ustaz? Pasal mu tu. Kenapa Ustaz? Pasal mu tiap kali 4.30 saya dok semayang asar. Bukan dok semayang langsung, dok semayang kat masjid. Tengok senario. Semayang kat rumah. Pasal nak tengok semua, mu jawab. Ada ke patut Ustaz? Yang gelak dia dapat, yang nangis saya dapat. Jadi itu salah satu saya rasa cabang seni yang saya dapat. Sebab penyakit nombor 1 dalam dunia ni sebenarnya stres. Sebab tu Rasulullah SAW sendiri pun selalu bersenda gurau. Dia seorang yang berperwatakan macam tu. Sebab ini fitrah. Bila kita sampaikan sesuatu yang kebaikan, dalam kita bergurau, tapi bergurau pun harus ada batas dia, kan? Jadi itulah saya rasa macam kesimpulan yang saya boleh cakap, sepanjang perjalanan seni ni memang sangat penting. Tak kira apa pun perjalanan kita, dari sudut perniagaan, pekerjaan dan sebagainya, haruslah yang paling penting sekali kita dapat barakah, dan sejauh mana kita dapat manfaatkan keluarga kita, masyarakat, jiran kita dan semualah manusia sejagat ni khususnya. Dan macam saya sendiri pun kadang-kadang saya bila kadang-kadang ke forum kat luar pun saya tengok ada orang-orang yang bukan Melayu, yang bukan beragama Islam, datang pasal nak bergambar dengan cicak man je. Alhamdulillah kita menjadi alat untuk tarik orang jadi saya telah menjadi satu magnet. Itu asbab dia lah. Wah Imam apa sebab dia datang pun itu wallahualam. Masing-masing dengan peranan masing-masing. Ya, betul. Saya pun peranan dia nak tarik anak-anak muda, nak tarik hati orang bukan Islam datang. Ustaz Aslim, dia ada peranan dia nak tarik makcik-makcik datang, Ustaz Aslim. Kan? Sebab tu dalam mencari rezeki tadi kita cerita menjemput rezeki ni, dalam kita mencari pekerjaan, cari kerja, carilah yang berfaedah. Jangan jadi orang yang tak tentu arah. Banyak kerja ada dalam dunia. Ada pahala, ada dosa, pilih dengan bijaksana. Jadi harus kita bijak dalam kita orang cakap menentukan sumber pendapatan kita, kerjaya kita tu. Dan yang paling penting, bila dah confirm yang tu, macam mana kita nak mencari keberkatan. Saya rasa inilah topik yang kita nak bincangkan, macam mana mencari keberkatan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Wallahualam.